له إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, temu kita sekali pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Dalam tadabbur, tilawah dan tadabbur, insya-Allah kita sambung bincang kita dalam surah Yasin. Hari ini nak melihat pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17, insya-Allah. Sebelum bermula saya cakap saya takut saya terlupa di akhir nanti. Untuk kelas kita hari Khamis minggu ini saya terpaksa minta tangguh. Boleh. Tak ada masalah Ustaz. Roster baru je pergi kat Ajar Nuriah dan kena minta tangguh sebab ada apa tu sesi live juga kelolaan ni lah Akademi Sinergi. So terpaksa akur dengan yang itulah. Di malam ni Ustaz. Hari Khamis malam. Dia nak buat Rabu malam, tapi Rabu malam saya ada kelas dengan Akademi Sinergi juga. So dia buat Khamis malam juga. So nanti kita akan cari satu malam yang lain. Nak telefon Tuan Bazrul ni. Saman dia. Nak mengadu. Lepas ni dia lagi banyak lepas. Jumpa hari tu dia kata, Ustaz, mana ni lagi banyak lepas lah kata. Dia nak fokus dengan My Quran Time 2.0 dengan Akademi My Quran Time je. Yang lain semua dia akan lepaskan lah. Sebab kalau tak dia kata dia akan inilah masa dia akan banyak ke sana sini. So tak ada yang nak melahirkan yang apa orang yang baru lah. So dia akan fokus kepada nak train tadabbur ataupun qari yang baru nanti. So sementara peralihan tu itulah dia, kadang ada ad hoc yang tiba-tiba je kan. Nak kena gantikan tu, gitulah. Oh, tough time. Baik, kita nak baca dulu ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 insya-Allah. Surah Yasin pada halaman 441. Haji Ayah ada ke bersama kita? Belum lagi? Saya scroll je nama. Ada Ustaz, ada. Alhamdulillah. Ni nama semua ada. Satu nama je yang saya tak familiar ni. Change your name here. Satu je. Yang nama lain semua. Dia belum tukar lagi nama dia tu Ustaz. Belum tukar nama lagi. Nama siapa Ustaz? Ya? Nama saya ke? Bukan, Haji Ayah ada. Satu je nama di Zoom ini, change your name here. Itu saya tak tahulah siapa kan. Yang lain semua nama-nama yang saya familiar lah. Alhamdulillah. Baik, kita dah baca ayat 13 hingga ayat yang ke-17 insya-Allah. Halaman 441. Ayat 13. Muka surat berapa Ustaz? Tolong. 441. 41. Halaman 441. Okey. Ayat Allah 13. berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وما علينا إلا البلاغ المبين. Terjemahan. Ayat 13. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, iaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. 14. Iaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. 15. Mereka yakni penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Ayat ke-16. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. 17. Dan kewajipan kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Baik. Sampai 17, Ya. susah kan? Ya, itu 17 betul. Ayat 17. 17, 14, 15, 16, 17. Ayat ke-13 Allah bawakan satu perumpamaan setelah pada awal surah Yasin ini Allah cerita tentang fokusnya kepada kaum musyrikin Mekah. Fokus kepada kaum musyrikin Mekah. Kemudian mula ayat 13 Allah bawakan contoh. Contoh iaitu umat yang terdahulu dengan Rasul, Nabi ataupun utusan yang diutuskan oleh Allah kepada mereka. Begitulah Al-Quran pendekatannya berbeza. Kerana ada orang yang pendekatan kalau nak cakap dengan dia boleh cakap direct. Ada orang yang kena berkias-kias sikit dan ada orang yang dia kena ajak pergi ngeteh dulu, minum dulu kan, sambil-sambil tu baru boleh cakap. Ada orang yang kena melalui cerita kan, ataupun kisah. Maka Allah meraihkan pelbagai bentuk ataupun pelbagai sikap hamba-Nya dalam nak menerima peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ada waktu Allah bawa kisah, ada waktu Allah cakap direct, dan ada waktu Allah cakap lembut, ada waktu cakapnya itu keras kan. Tetapi untuk semua orang secara umumnya akan bermula dengan lembut dulu, lepas tu dia makin tegas, makin tegas, makin tegas. Jadi dia datang dengan pelbagai bentuk. Dalam cerita, dalam peringatan yang lembut itu ada cakap direct, ada juga bawa cerita kan. So cerita ada cerita yang lembut-lembut kan. Bahagian yang sedikit keras ataupun keras, ada juga cerita yang keras kan. Bila Allah cerita terus apa yang menimpa kepada kaum sebelum ini, ada yang Allah cerita mereka itu ditimpakan dengan banjir kan. Ada yang Allah sebut ceritanya itu keras, ditimpakan dengan angin yang sampai hancur semua badan-badan mereka, seolah mereka itu seperti batang pohon tamar yang kosong kan, yang macam dah dimakan oleh anak-anak. Penceritaan dalam Al-Quran
Itu mengikut pada tahap mesej yang Allah nak sampaikan, bergantunglah kepada orang tersebut personalitinya macam mana kan. Orang yang kena cakap lembut lah, ada orang yang dia kena keras sikit, keras lah. Macam saya personally lebih gemar untuk dengar apa tu, kalau kata ustaz itulah, ustaz punya ceramah ke tazkirah ke, dua. Satu yang lembut ataupun satu lagi yang kebanyakannya saya suka dengar adalah yang keras sikit, ataupun yang cakapnya itu pedih. Kalau kita masuk dengar dia punya kuliah tu pedih je kan. Saya suka yang macam tu kan, sebab dia lebih kenalah dengan saya. Lepas tu kadang suka dengar kuliah Ustaz Muin kan, sebab Ustaz Muin kalau cakap, dia cakap memang direct kan, memang kalau kata memang mulut laser, dengar tu pedih je kan, panas je telinga tu kan. Tapi saya suka bentuk yang begitu. Maka Allah sebutkan ayat 13, wadrib lahum. Allah mulakan dan berikanlah perumpamaan. Terjemahannya, kalau terjemah Jialat tadi beri perumpamaan, kalau saya terjemahannya dan ceritakanlah kepada mereka. Wadrib itu diterjemahkan dengan ceritakanlah. Sebentar, okey. Baik, kalau kita lihat pada perkataan wadrib itu, kalau kita lihat pada perkataan wadrib itu sendiri, maknanya adalah apa? Ini saya tuliskan di sini. Daroba, pukul. Perkataan Roba. wadrib, maknanya adalah pukul. Pukul. Jadi kalau idrib, terjemahannya itu sepatutnya pukullah. Pukullah. Kan? Pukullah apa? Pukul orang tu. Pukullah tabung ke, pukul rebana ke? Pukul dengan perkataan. Maka Allah kata wadrib lahum. So dia bukan, kalau terjemahan dia letakkan dan ceritakanlah ataupun dan kisahkanlah, beritahulah. Dia perkataan Arabnya adalah idrib, pukul. Maksudnya ini bahagian apa? Bahagian peringatan yang Allah bagi itu secara lembut ke, atau dah masuk bahagian yang agak keras ataupun tegas sikit? Keras dan tegas lah. Dah masuk bahagian keras dan juga tegas peringatan yang diberikan. Kenapa? Degil sangat. Degil sangat. Dah tak dengar, yang first warning dah tak dengar dah. Tua-tua yang tak dengar. Bukan yang tua-tua tak dengar, yang muda-muda pun tak dengar juga. Tak dengar juga. Yang first warning tak dengar dah Ustaz. Relevannya dengan surah Yasin kita apa dia? Sebab nak berdakwah. Dia kan kita pasal sebut di dakwah. awal itu, surah Yasin ini turun waktu bila? Ya, sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Lepas dah berapa tahun lebih kurang Nabi berada di Mekah? 3 tahun je. 3 tahun. Daripada, total ada berapa tahun Nabi di Mekah? Total ada 13 tahun. Dan surah Yasin ini pada tahun-tahun yang keberapa? Waalaikumsalam. Tadi Puan Nulia punya yang tak tukar nama tu. Surah Yasin ini pada lebih kurang tahun ke-10. Dah 10 tahun dah ketika itu Nabi SAW berdakwah di Mekah. So kalau dah 10 tahun kan, diberi peringatan berdakwah, so, sesuai tak kalau waktu tu dah mula caranya itu keras? Sesuai lah kan. Sebab kalau arahan tentang solat, mula Nabi suruh untuk suruh anak solat umur berapa? 7 tahun. Umur 7. Umur berapa yang kena pukul sikit tu? 10 tahun. Dah kena keras sikit. Maka ini dah masuk tahun ke-10. Nabi SAW berdakwah di Mekah. Maka perkataannya pun keras sikit. Idrib, suruh pukul. Kan dia match lah dengan solat tadi punya arahan kan. So kalau tengok Quran dan hadis ini, dia punya arahan tu semuanya berkesinambungan, sama, tak ada yang bertentangan. Maka idrib maksudnya adalah pukul. Maka ini bentuk perumpamaan yang Allah nak berikan, sedikit keras. Cakapnya itu sedikit keras, apa yang nak disampaikan itu pun adalah sedikit keras, maka perlu diberi perhatian yang lebih.
Tak gunakan perkataan qassa lahum. Tak, Allah gunakan idrib, maksudnya pukul. Dan pukul maksudnya peringatan yang keras yang nak diberikan kerana tempoh itu dah panjang dah. Allah kata wadrib lahum, dan berikanlah perumpamaan ataupun ceritakanlah kepada mereka. Perkataan yang datang selepas itu adalah lahum. Apa makna lahum? Bagi mereka. Apa maksudnya? Maksudnya penceritaan ataupun perumpamaan yang Allah nak bawakan ini adalah satu perumpamaan yang khusus Allah nak cerita untuk mereka. Maksudnya ada kaitan dengan diri mereka dan kisah itu relevan untuk mereka. Sebab itu Allah gunakan perkataan wadrib lahum. Perkataannya adalah lahum, dan ceritakanlah bagi mereka ataupun untuk mereka. Lahum, untuk mereka. Maka dalam Al-Quran, apa sahaja cerita yang Allah bawakan itu ada keterkaitannya dengan orang yang hendak disampaikan. Dia mesti ada kaitan. Tak mungkin dia tak ada kaitan. Apatah lagi bila Allah sebut lahum, bagi mereka, maka lagilah khusus cerita ini memang khas Allah bawakan untuk mereka, bukan secara umum untuk orang lain ketika itu. Waktu ayat ini turun, khas Allah bawakan untuk musyrikin Mekah. Maka apa pun cerita yang Allah bawakan dalam Al-Quran, yang akhirnya Allah berikan Al-Quran ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa sahaja yang ada di dalamnya, kisah ataupun peringatan, suruhan ataupun larangan, itu semua adalah perkara yang relevan kepada umat ini. Bukan satu perkara yang hanya khusus kepada umat yang terdahulu, tapi dia adalah perkara yang relevan kepada umat ini, dan penceritaan mereka itu ada kaitan dengan penceritaan umat ini. Allah sebutkan wadrib lahum masalan ashabal qaryah, dan berikanlah perumpamaan bagi mereka tentang apa? Ashabal qaryah, penduduk satu, terjemah letak apa? Satu bandar ataupun satu negeri. Dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar. Ashabal qaryah, penduduk al-qaryah, bandar ataupun kampung. Baik. Di manakah bandar tersebut? Di manakah bandar tersebut? Kalau ada sebut tak bandar tu apa? Antakya tak? Antakya. Kalau tengok dalam tafsir, dalam tafsir akan sebut, ada tafsir menyebutkan, ada ahli tafsir menyebutkan bahawa bandar itu adalah bandar Antakya. Di bawah kerajaan Rom dahulu, di Damsyik, Syria. Tapi adakah itu satu maklumat yang pasti? Juga tidak dapat dipastikan. Itu adalah pendapat daripada ahli tafsir. Ramai yang mengatakan yang begitu di Antakya. Tak dapat dipastikan. Allah hanya sebut apa? Ashabal qaryah, penduduk sebuah bandar ataupun sebuah negeri. Iz ja'ahal mursalun, ketika mana datang kepada mereka al-mursalun. Di atas ini perkataannya al-mursalun. Di sini terjemahannya, ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. Al-mursalun maksudnya rasul-rasul. Apa maksud rasul? Utusan. Maksud al-mursalun yang secara umumnya ialah Utusan. utusan. Para utusan. Ialah utusan. Maksud umumnya adalah utusan-utusan. Baik. Soalannya, siapakah utusan tersebut ataupun rasul tersebut? Maka kalau lihat dalam tafsir, ada ahli tafsir yang menyebut Hawariyun. Mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihi salam. Tapi tidak dapat dipastikan. Sebahagian ini diulangkan. Baik. Allah sebut bahawa berikanlah perumpamaan satu penduduk bandar ketika mana datang kepada mereka para utusan. Allah tak sebut bandar itu di mana,
Allah tak sebutkan siapakah utusan tersebut. Kenapa? Menjaga aib. Penting Ustaz. Ya, Bila dia tak sebut tu maknanya tempat tu tak penting. Tak penting. bila tak sebut maka tak penting. Baik, ada yang lain? Menjaga aib pun ada juga Ustaz. Tak dengar. Suara Hajarul Zimah malam ni tak dengar sangat ke dalam bunyi. Menjaga aib. Menjaga aib. Okay, baik. Yang kedua, ada yang lain? Adakah sebab gender? Untuk semua. Umum untuk Semua. semua. Baik. Maknanya walaupun dituju pada itu, maknanya itu bermakna untuk semua juga. Walaupun dituju untuk penduduk itu, Tertentu. dia adalah umum untuk semua. Baik. Jazakallahu khairah. Ada yang lain? Yang mesej yang nak disampaikan tu yang penting. Mesej yang disampaikan itu yang penting. Yang not the siapa dia, di mana dia. Ya. Baik, kalau kita dalam Al-Quran, bila Allah cerita tentang kaum Ad contohnya, Allah sebutkan wa ila adin akhahum huda, ataupun ketika mana Allah sebut kaum Samud, wa ila Samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud diutuskan rasul mereka Saleh, dan kepada kaum Ad diutuskan kepada mereka Hud. Kan? Ada juga dalam ayat yang lain disebutkan wa ashabul Madyan, dan penduduk Madian. Dan Allah sebut dalam Quran laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Sesungguhnya pada penduduk Sabak itu pada tempat tinggal mereka adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, maka pada sebahagian tempat Allah disebutkan nama utusan, Allah disebutkan nama kaum, Allah disebutkan nama tempat. Pada sebahagian tempat yang lain Allah tak sebutkan maklumat tersebut. Allah sebutkan hanya secara umum. Maka antara sebabnya ialah kerana Allah nak orang yang membaca itu fokus kepada mesej yang hendak disampaikan. Tak perlu fokus kepada bandar itu di mana, juga tak perlu fokus kepada siapakah dia utusan tersebut. Fokus kepada mesej yang hendak disampaikan. Ketika mana Allah nak suruh fokus juga kepada tempat ataupun kepada utusan ataupun kepada satu kaum, itu Allah akan sebut. Tapi kalau Allah tak sebut, maka bukan itu yang Allah nak suruh kita fokus sangat, fokus kepada perkara yang Allah sebut. Tapi kalau kita belajar, kita seronok untuk tahu perkara-perkara yang tak ada dalam buku teks kan. Itu yang buatkan kita seronok. Apa yang tak ada dalam buku teks tu seronok kan. Suka dengar cerita orang-orang yang cerita tu kita tak pernah dengar. Dalam Quran tak sebut, dalam hadis pun tak pernah sebut. Alih-alih ustaz tu cerita ataupun orang tu cerita. Dan kita suka seronok nak dengar perkara-perkara yang begitu. Maklumat-maklumat yang tak disebutkan. Maka Al-Quran mengajarkan bahawa sebutkan maklumat yang perlu sahaja. Fokus kepada maklumat yang perlu sahaja. Untuk orang yang belajar, fokus kepada maklumat yang perlu sahaja. Untuk orang yang nak menyampaikan, fokus kepada poin yang perlu diberitahu sahaja. Maka kalau kita nak ajarkan kepada anak-anak, kan, kita akan ajarkan apa yang mereka perlu tahu je. Tak perlu ajar dulu perkara yang tak perlu mereka tahu. Sebab tu dia ajarkan perkara yang simple dulu. Yang tambah tolaknya yang simple, darab bahaginya itu yang simple. Tak adalah mula-mula je ajar darab bahagi itu terus dia ajarkan pecahan yang ada nombor besar dan juga nombor kecil. Kan, bila ajar darab tak adalah terus diajarkan kuasa kan, 7 kuasa 5, 7 kuasa 12, dia tak diajar. Sebab apa? Tak perlu tahu dulu. Tapi maklumat itu ada tak? Ada. Nanti dia akan dia ajar tak? Ajar. Tapi bila sampai dia punya waktu dia. Maka satu perkara, kalau seorang itu kita nak menyampaikan satu perkara, tengok kepada orang tersebut dan sampaikan mengikut kadar apa yang orang tersebut perlu tahu sahaja. Tak perlu cakap lebih-lebih. Tak perlu explain lebih-lebih. Cerita pada apa yang perlu dia tahu sahaja. Maka begitu Nabi SAW ceritakan
kepada para sahabat apa yang sepatutnya mereka tahu sahaja. Nabi tak cerita apa perkara yang mereka tak patut tahu. Dan para sahabat mereka tak tanya perkara yang mereka tak patut tahu walaupun diri mereka tu nak sangat tahu. Kan? Para sahabat kalau kita tengok dalam hadis sangat kurang para sahabat bertanya. Yang ada dalam hadis adalah apa? Seorang lelaki bertanya. Seorang Arab Badui bertanya. Itu yang ada. Dalam hadis kita boleh bilangan jari lah nak disebutkan. Ibnu Abbas bertanya. Ataupun Muaz bin Jabal, Anas bin Malik bertanya. Sangat jarang kita jumpa. Kenapa? Kerana para sahabat tahu. Mereka hanya perlu tahu apa yang patut mereka tahu sahaja. Maka kalau mereka tanya lebih, maka perkara itu akan membawakan mereka tahu kepada perkara yang tidak sepatutnya mereka tahu. Sebab itu berhati-hati dengan soalan dan berhati-hati dengan apa yang kita nak sampaikan. Sampaikan apa yang perlu sahaja kepada orang. Tengoklah kadar siapa kita nak sampaikan itulah. Kepada anak murid kita, kepada anak-anak, kepada kawan-kawan, kan? Kalau bos kepada staff, kan, orang atas kepada orang bawah, sampaikan perkara yang perlu, yang tak perlu simpan dulu. Kemudian nanti baru beritahu. Maka Allah sampaikan perkara yang perlu untuk kita tahu sahaja dulu, untuk kita fokuskan sahaja dulu buat masa ni. Allah tak fokus, Allah tak cerita tentang siapa kat mana tempat itu dan siapakah dia utusan itu, Allah tak cerita. Tapi kita suka nak tahu perkara-perkara tersebut. Hingga akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan kita duk sibuklah cari pasal benda-benda itu semua. Hilang fokus pada perkara yang sepatutnya dilakukan. Seperti mana orang duk sibuk nak apa? Nak menyelesaikan konspirasi akhir zaman. Orang sibuk nak fokus nak cari lagi apa konspirasi baru. Konspirasi orang sibuk nak fokus cari. Tapi apa yang Nabi suruh fokus kepada akhir zaman ataupun kepada Dajjal itu, Nabi suruh fokus buat apa? Apa yang Nabi suruh buat? Nabi suruh cek ke bila agak-agak waktunya? Nabi suruh cek ke dah keluar ke belum? Nabi suruh cari ke? Nabi tanya kau bersedia apa? Dah bersedia ke belum? Apa persediaan yang dah buat? Itu fokus dia. So orang duk sibuk tapi seronok tak dengar perbincangan konspirasi. Seronok buatlah video pasal konspirasi, tengok dia punya view dia memang banyak, memang tinggi view dia. Sebab apa? Orang suka perkara-perkara yang macam tu. Akhirnya apa? Orang hilang fokus kepada perkara yang sepatutnya dia beri perhatian. Hilang pada perkara pokok. Persediaan. Hilang perkara pokok itu. Kan? Maka sebab itu Allah hanya bagi tahu apa yang patut kita tahu. Dan sebab itu kita jangan teralik dengan perkara-perkara yang kita tak patut tahu. Fokus kepada perkara yang patut kita tahu sahaja. Kan? Supaya kita tak terbawa-bawa dengan perbincangan-perbincangan yang nanti hilang kita punya fokus. Kau kalau buka kat media sosial banyaklah orang bincang pasal isu tu, isu ni kan. Kita suka nak dengar tapi akhirnya kita lupa, terleka apa yang aku kena fokuskan ni. Daripada isu ni apa sepatutnya aku tahu. Kan? Pada isu ni apa sahaja yang patut aku tahu. Limit tahu kita punya limit pengetahuan kita. Jangan pergi lebih daripada perkara itu. Itu perlu kepada dua hala. Kalau kita cerita guru dan juga anak murid, guru kena tahu limit dia, anak murid kena tahu dia punya limit. Guru kena tahu limit berapa banyak dia boleh cerita, anak murid perlu tahu limit mana yang dia perlu tahu dan sampai tahap mana sahaja yang dia boleh bertanya. Dia kena, dua-dua kena tahu. Kenapa? Supaya kita kekal fokus pada poin perbincangan yang hendak disampaikan. Baik, seterusnya, adakah para utusan fokus pada grup tertentu? Baik, kalau kita lihat pada ayat ke-13 ini, atas balik. Sebentar. Allah kata izja'ahal mursalun. Iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. Baik.
terjemahan letakkan ni atas kalau boleh. Okey. Terjemahan letakkan maaf, kita tengok teks Arabnya dulu. Teks Arabnya ialah id ja'ahal mursalun. Baik, id maksudnya ketika, ja'a maksudnya apa? Datang. Baik. Ha, Adanya. Ya. ha Ada ini kaum. adalah nya. Karya tu lah. Baik. Ha ini balik ke mana? Karya tu. Balik ke Korea. Kenapa balik ke Korea? Hmm? Macam mana tahu balik ke Korea pula? Buatlah satu perumpamaan bagi mereka, iaitu penduduk sesuatu negeri tu, kaum tu. Ha. Macam mana tahu Ketika ha ini utusan balik ke datang Korea? kepada mereka. Itulah dia. Jawapannya betul. Macam mana Hajar Nuria boleh tahu? Ha Ha ini tu, balik ke Korea. Kerana ha Ha. ini, dia ganti nama. kerana Ha, Korea ini domir, adalah perkataan yang domir. berbentuk feminin kan. Ini bahasa Arab Ya. sikit lah. Dia Hmm. berakhir dengan ta marbutah kan. Maka kalau kita nak letakkan kata ganti nama, pronounsnya dia kena letakkan yang match lah. So kalau ini feminine, kata ganti namanya pun kenalah berbentuk feminine. So Feminine. ha ini dia feminine. So dia balik ke mana? Balik ke Al-Qaryah. Baik, terjemahannya ialah apa? Iz ketika ja'a telah datang. Ia telah datang. Siapakah ia ini? Ja'a kat sini terjemahannya ialah ia telah datang. Rasul Ia tu lah. telah Rasul. datang. Rasul kan? Utusan. Utusan Ha. atau rasul. Al-Mursalun itu, utusan ataupun rasul itu. Baik, ketika telah datang ataupun telah ketika para rasul telah mendatanginya. So ini terjemahan perkata. Ketika para rasul telah mendatanginya. Baik. Terjemahan biasa letakkan ketika ada mereka ini refer kepada siapa? Mereka Rasul tadilah. Mereka didatangi. Maksudnya Mereka didatangi. Karya tu. Orang-orang karya. Ha. Orang-orang Jamak. penduduk situ lah. Penduduk Penduduk situ. Korea. Ha. Mm-mm. Ketika Ashab. penduduk negeri itu ataupun penduduk bandar itu didatangi rasul-rasul kami. Baik, maka terjemahannya letakkan ketika penduduk bandar didatangi rasul-rasul kami. Itu terjemahan letakkan. Teks Arabnya ketika rasul-rasul kami telah mendatangi bandar itu. Apa bezanya? Sama je. Sama je. Sama. Dia cakap. Maksud yang nak disampaikan tu sama kan? Maksud yang nak disampaikan tu sama. Baik. Cuma sedikit kalau kita lihat dari sudut bahasa ialah apa? Susunannya. Baik, kita tengok pada point kita. Okey. Yang terakhir ni, adakah para utusan fokus pada grup tertentu? Itu soalannya. Ya, ya. Adakah para utusan fokus pada grup tertentu? Baik. Ya. Mm-mm. Kalau kita lihat Didatanginya tu. Didatangkan kepadanya kalau sesuatu. kita cerita tentang penduduk kampung, kita bayangkan satu bandar. Kita bayangkan satu bandar lah. Masing-masing bandar akan masing-masing lah. Januria bayangkanlah USJ tu. Yalah. Haji Ayah bayangkan Taman Tun. Kan? Saya bayangkan Bangi. Katakan ada utusan datang ke Bangi. Kan? Tempat saya ke Bangi. Kan? Satu bandar yang kecil. Baik. Dia dalam Bangi ni, dalam kawasan perumahan kita, ada tak kita katakan kumpulan-kumpulan yang berbeza? Ada. Misalnya ada kumpulan yang berbeza. Kan pertama mungkin berbeza dari sudut mana yang middle class punya orang dan kelas yang tinggi lah, siapa yang kaya sikit, siapa yang sederhana dalam kawasan. Ada yang berbeza mengikut apa? Berbeza mengikut bangsa. Katakanlah satu tu semua bangsa dia samalah. Katakan semua bangsa sama. Tapi mungkin ada yang berbeza agama. Katakanlah agama dia sama. Tapi akan ada berbeza mengikut apa? Mengikut cara pemikiran berbeza. Intelektualnya itu berbeza.
tahap kepandaian dia. Mungkin ada orang habis sekolah, ada orang SPM, ada orang yang degree, ada orang yang master, ada orang yang PhD. Ya. Maka dalam satu bandar itu akan ada banyak kelompok. Ada orang yang dia memang baik, ada orang yang dia memang kaki masjid, ada orang yang dia bukan kaki masjid, kan? Ada orang yang dia suka bersihkan kawasan perumahan, ada orang yang rumah dia pun dia tak cara penuh dengan suka tanam pokok sampai rimbun macam hutan dia punya rumah. So setiap orang berbeza-beza. Lepas tu dalam rumah dalam satu kawasan pun berbeza design masing-masing lah. Kan ikut suka. Warna rumah pun masing-masing ikut masing-masing punya suka. Maka dalam satu bandar, apatah lagi bandar lagi besar lah, akan ada banyaknya kumpulan-kumpulan mengikut pada masing-masing punya pembahagian. Hatta kalau kata bandar tu besar, kan, macam Ajanura dekat USJ. Kan USJ 1 lain, 2 lain, 3 lain, 4 lain, 5 lain. So, semua itu ada masing-masing punya grup yang tersendiri. Kan? Allah sebutkan dalam ayat ke-13 ni, izja'ahal mursalun. Ketika mana para utusan kami itu mendatanginya. Teks Arabnya sebut ketika mana dia mendatanginya itu rujuk kepada Al-Qaryah. Nak memberitahu kepada kita, para utusan yang Allah utus itu, dia bukan datang kepada grup yang tertentu sahaja. Dia berdakwah kepada satu bandar. Dia berdakwah kepada satu bandar. Dia tak tinggalkan pun orang-orang yang ni, yang ni dia ni orang yang degil, atau tak payahlah cerita orang yang boleh dengar lah. Ini orangnya dia pandai sikit, so ni mudah sikit nak cerita, ini tak berapa sangat nak pandai, susah sikit. So yang ni orang yang dia kaya, orang kaya ni sombong sikit, kita ambil orang yang middle class ni dia senang sikit kita nak cerita. Tak. Para utusan yang Allah utus ini, dia berdakwah kepada satu bandar. Tak kiralah pangkat dia apa, status dia apa, pelajaran ke, kedudukan ke, dia siapa, asalkan dia berada dalam bandar itu, maka para rasul itu akan datang berdakwah kepada mereka. Kenapa Allah sebutkan perkara ini? Kerana ini perkara yang sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi datang berdakwah kepada pemimpin Quraisy. Yang kaya je ke? Tak. Nabi datang juga kepada yang miskin, kepada yang hamba. Antaranya siapa? Bilal bin Rabah. Kan? Dan ramai yang masuk Islam awal-awal itu adalah daripada kalangan apa? Kalangan hamba. Maka Nabi pergi kepada yang hamba. Nabi pergi tak kepada orang kaya? Nabi pergi kepada orang yang kaya. Kan? Nabi pergi tak kepada orang yang ada pangkat? Nabi pergi kepada orang yang pangkat dalam kabilah itu. Nabi jumpa kepada mereka. Nabi pergi tak kepada orang dalam kabilah yang tak ada pangkat? Nabi juga pergi kepada mereka juga. Maka para utusan dalam berdakwah, mereka tak fokus kepada grup tertentu. Tugas mereka sampaikan dakwah, maka mereka sampaikan kepada Al-Qaryah, satu kampung, satu bandar itu mereka sampaikan regardless apa pun mereka punya background. Maka sebab itu, bila Allah sebut dalam Quran, Allah turunkan azab. Allah dia tak sebut Allah turunkan azab kepada orang tertentu. Tak. Allah kata apa? Allah turunkan azab kepada penduduk kampung itu. Ataupun penduduk bandar itu. Betul tak? Ingat tak ayat yang Allah sebutkan? Sebentar. Pada surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang ke-25. Surah 8, ayat ke-25. Pada muka surat 179. Muka surat 179, surah Al-Anfal. Surah 8 ayat yang ke-25 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan Jaya dia ke? Jaya, silakan. Jaya kena unmute. Ada ke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Terjemahan. Oh, Ayat ke-25. 25. Betul. 25. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana. Oh, dia ada ni. Bukan saja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab siksanya. Tak maaf Ustaz, apa ni ada apa nama tu? Yang baris bawah ni dia gelap. Bila dia gelap, kita baca tak nampak. Saya dah lah pakai handphone kecil. Oh, gelap lagi letih. Minta maaf banyak-banyak. Tak apa je ya. Asalkan masih ada bunyi, okey. Jangan tak ada bunyi langsung gitu. Saya nak tanya Ustaz satu. Sebelum Ya, Ustaz pergi ke huraian. Hmm. Masa Ustaz baca ni, Ustaz pakai Jazari ke Ustaz guna Syatibi ke Jazari Ustaz? Maksudnya? Ya, sebab kadang-kadang saya dengar macam Ustaz baca Jazari. Jadi mat jaiz, mat wajib tu, mat jaiz tu utamanya Ustaz tak panjang. Tak baca 4 harakat. Ya. Itu yang saya kadang-kadang terconfuse juga, tapi saya ingat saya baca macam saya baca lah, senang. Boleh, tak apa. Hafal Nasim tak? Hafal Nasim tak? Asalkan dia adalah apa sebutannya dalam tajuk itu okeylah. Kan? Yalah, memang betul apa sebutan betul kalau Ustaz baca pendek pun, sebab Ustaz ambil apa nama ni Jazari, tak apa. Kan? Tapi saya tak boleh ikut sebab saya tak biasa. Jadi saya kena baca macam saya lah, saya kena baca Syatibi juga. Betul. Jadi sebab kita kadang selalu jadi imam kan, jadi imam salat tarawih. So kita kadang yang macam yang mat jaiz tu memang selalunya dibaca 2 sahaja. Betul. Sebab kadang nak baca panjang kan, so dah terbiasa bacaan tu diambil yang ringkas. Betul. 246. Baik. Sebutkan dalam ayat ini, utusan yang Allah utuskan itu mereka tak fokus hanya kepada kumpulan yang tertentu sahaja. Kenapa? Nak menunjukkan kepada banyak perkara yang boleh kita ambil pada bahagian ini. Kan? Antaranya ialah betapa para utusan ini ataupun seorang Muslim apabila diberikan oleh Allah sesuatu pekerjaan, dia perlu dilakukan dengan sempurna. Apapun kesusahan dan kepayahan yang akan dia hadapi, dia hanya fokus kepada tugas dia. Maka para Nabi, fokus mereka adalah untuk menyampaikan dakwah. Dan dalam nak sampaikan dakwah, dia bukan perkara yang mudah. Banyak kesusahan dan keletihan yang mereka hadapi, cabaran, penentangan. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan, mereka terus fokus kepada apa yang sepatutnya mereka lakukan. Sampaikan. Yang kedua, dalam nak menyampaikan dakwah, dan kita boleh ambil pengajarannya untuk kita sebagai pendidik, sebagai ibu bapa, kan, sebagai orang yang lebih tua, kita sampaikan kepada setiap orang tanpa mengira siapa pun mereka. Kadang-kadang kita kan, bila nampak anak tu ataupun budak dalam kampung kita tu, dalam taman tu, ini budak yang degil, so kita pun macam tak berapa sangat nak melayan dia kan. Kita pun banyak biarkan je, ini budak yang degil dah, memang tak boleh buat apa dah kan. Cakap pun memang tak look dah. Cakap lah benda pun memang takkan
Tak akan layan dia buat tak tahu dia. Akan tetapi para utusan Nabi ini izja'ahal mursalun. Allah utuskan mereka kepada penduduk kampung itu secara keseluruhannya, tak kira apa pun background mereka, siapa pun mereka, bagaimanapun penerimaan mereka. Allah tak kira. Setiap orang, hak mereka adalah untuk apa? Diberikan peringatan oleh Allah SWT. Itu hak setiap manusia. Maka utusan yang Allah utuskan, dia akan pergi kepada satu kampung itu secara keseluruhannya. Tak ada pun tempat yang dia akan tinggalkan. Ini perkara yang perlu difahami bersama, kerana bila kita lihat pada akhir zaman ini, betapa perlunya setiap peringatan Al-Quran ini masuk kepada setiap rumah, bahkan masuk kepada setiap ahli keluarga kita. Jangan tinggalkan walaupun seorang. Kenapa? Kerana nanti fitnah akhir zaman itu dia akan, Nabi sebutkan apa? Dia akan apa? Masuk pada setiap rumah. Sama ada orang itu orang beriman ke ataupun orang yang bukan beriman. Fitnah akhir zaman itu akan masuk pada setiap rumah. Maka sebab itu peringatan Al-Quran kita nak sampaikan pada setiap rumah yang ada dalam taman kita. Jangan tinggalkan. Kita nak sampaikan pada setiap ahli keluarga kita. Jangan tinggalkan walaupun seorang. Dan itulah tugas Al-Mursalun, para utusan yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ustaz, saya ni bukan Rasul. Saya bukan utusan. Maksudnya ialah siapa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Kan kita dah pernah ambil sebelum ini kan pada surah Ali Imran, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Orang yang apabila dia telah diberikan kitab, yang perlu dilakukan ialah menjelaskannya kepada manusia. Wala taktumunah, dan jangan menyembunyikan perkara tersebut. Maka para utusan yang Allah utus ni, mereka sampaikan kepada satu kampung. Kesannya apa? Kesannya nanti bila cerita pada ayat yang seterusnya, dan kesannya juga Allah nak minta kepada musyrikin Mekah bahawa perkara yang sama juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyampaikan dakwah kepada seluruh Mekah. Baginda tidak fokus hanya kepada golongan yang tertentu sahaja. Baginda fokus kepada seluruh penduduk yang berada di Mekah itu, siapa pun mereka. Dan sebab itu dalam surah Abasa kan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada siapa? Kepada pimpinan tertinggi Quraisy di Mekah itu. Siapa yang datang? Datanglah seorang yang Anja'ahul a'ma, datanglah seorang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum, nak bertanya tentang agama. Apa yang Nabi lakukan? Nabi minta dia tunggu sekejap dulu kan, sebab Nabi tengah nak layan ataupun tengah fokus kepada pimpinan tertinggi Quraisy Mekah, pembesar Quraisy ketika itu. Akan tapi Allah tegur, kenapa? Kerana Allah nak bagi tahu dakwah ini dia perlu sampai kepada semua orang. Dia tak boleh hanya sampai kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu sahaja. Maka Al-Quran dia tak sepatutnya berada pada diri kita sahaja, pada mak ayah, pada atuk nenek. Dia perlu sampai pada anak-anak, dia perlu sampai kepada cucu, dia perlu sampai pada pasangan, dia perlu sampai kepada jiran. Dia tak boleh hanya pada diri kita sahaja. Maka itu tugas yang Allah sebutkan yang para utusan lakukan, dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izja'ahal mursalun, tak kala datang kepadanya, iaitu penduduk bandar itu, al-mursalun, para utusan yang Allah utuskan kepada seluruh penduduk kampung. Kerana itu nanti akan menjadi hujah ke atas mereka ketika mana azab Allah sampai. Tidak ada lagi alasan bahawa kami ni tak tahu pun apa-apa. Tak ada lagi alasan. Maka sebab itu Allah memberikan peringatan kepada setiap orang, kerana itu adalah hak setiap manusia untuk mendapat peringatan daripada Al-Quran. Ayat ke-14, إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ وَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ.
ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kami. Baik, antara perkara yang kita ambil pada ayat ke-14 ialah degil. Ustaz boleh Silakan. intervene sekejap. Jadi Silakan. tadi kan masa Ustaz tanya tadi, adakah dia berdakwah hanya pada satu grup tertentu aja, fokus. Lepas tu Ustaz sebut ayat surah Al-Anfal ayat 25 tu tentang azab Allah menimpa semua tu. Boleh Ustaz ulas sikit connection dia dengan cara berdakwah kepada semua orang dalam grup tu. Sebab Okay, tadi tak nampak link dia lagi. Okey. Okey, baik. In case dia terputus saja Allah bukaan. ketika mana mengutuskan rasul, Allah akan tugaskan kepada rasul itu untuk menyampaikan dakwah kepada setiap orang yang berada di sesuatu tempat itu. Maka setiap rasul, nabi, dia ada kawasan mereka masing-masing dan dakwah itu perlu disampaikan kepada setiap daripada mereka. Sebab itu para nabi yang Allah utus, mereka amat dikenali oleh penduduk setempat. Amat dikenali. Nabi Musa alaihissalam, dia amat dikenali oleh penduduk setempat, Bani Israel amat dikenali. Nabi Isa begitu juga Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad senanglah kita nak nampak kan. Sebagaimana kita lihat Nabi Muhammad, begitu juga Nabi yang dulu. Nabi Muhammad orang kenal tak dia? Orang kenal. Dia orang situ. Orang kenal daripada kecil dah. So dia memang satu figure yang memang dikenali penduduk setempat. Maka bila Allah akan hantar dia untuk kawasan dia yang tertentu dan dia kena sampaikan pada setiap orang. Kenapa? Kerana kesannya ialah daripada hasil dakwah itu kan akan diambil berapa persen yang terima dan berapa persen yang tidak menerima. Maka Allah sebutkan pada ayat yang kita baca tadi pada surah Al-Anfal itu, Allah ketika mana dia nak menurunkan azab, maka Allah akan turunkan kepada satu penduduk kampung. Allah tak turunkan kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Allah akan turunkan umum kepada penduduk kampung keseluruhannya. Allah tak turun kepada yang tertentu. Kita lihat kembali Allah sebutkan, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membau bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Maka bila datangnya azab daripada Allah, kesannya pada satu bandar, bukan hanya pada kumpulan yang tertentu sahaja. Kan kalau kata dekat Bangi ni kan kena dekat bandar Seri Putra je ataupun dekat taman yang tertentu je, tak. Kalau datang dia akan kena pada semua. Kenapa? Kerana setiap rumah di kampung itu ataupun di bandar itu dah sampai kepada mereka dakwah. Maka azab juga akan sampai kepada setiap daripada mereka. Kan? So dia match lah. Dakwah dah sampai kepada semua, maka azab juga akan sampai kepada semua. Allah tak pilih-pilih. Allah akan sampaikan kepada semua kerana orang yang telah menerima dakwah itu. Mungkin dia dah terima kan, mungkin dia beriman, orang lain tu tak beriman, tetapi mungkin dia tidak menggalakkan orang lain untuk mendengar ataupun patuh kepada Rasul tersebut. Maka kalau sampai bencana ataupun azab, dia akan umum kepada semua. Kalau kita lihat pada sudut yang lain, kalau kita dengar lah kan, orang dekat satu bandar ni semuanya dia kena azab. Kita rasa macam macam zalim pula satu bandar tu kena azab kan. Tapi bila kita tahu ceritanya daripada awal yang Allah dah hantar orang bagi peringatan kepada semua kan? Tapi akhirnya tak nak dengar, dan sesuai tak azab itu timpakan kepada semua? Sesuailah kan. Macam kalau dah diberi peringatan bahawa jangan duduk kat kawasan ni,
kawasan ni kemungkinan banjir. Tapi masing-masing pun buat tak tahu, duduk juga kawasan tu, tiba-tiba banjir semua. Sesuai tak kena? Sesuai lah, sebab dah diberi peringatan. Kan? Kalau duduk di di satu kawasan di tanah, kerajaan dah bagi notis, kan? Kat sini tak boleh duduk ataupun kat sini tak boleh meniaga. Tiba-tiba dia duduk juga, dia meniaga juga, buat kedai, buat rumah apa semua. Datanglah majlis bandaran, apa dia buat? Dia robohkan semua sekali. So sesuai tak? Sesuai lah. Sebab peringatan dah diberikan kepada semua. Maka Rasul dah beri peringatan kepada setiap penduduk bandar. Maka bila azab pun sampai, azab akan kena pada semua. Dia tak kena pada yang tertentu sahaja. Sebagaimana juga Allah SWT, kalau diberikan nikmat, maka dia akan berikan nikmat kepada semua. Kan Allah sebutkan pada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-96 pada muka surat 163. Muka surat 163, saya bacakan sahaja. Surah 7 ayat 96, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Pada siapa? Kepada penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Adakah setiap penduduk itu akan beriman dan bertakwa? Tak. Akan ada juga yang degil. Tapi nikmatnya dapat tak kepada semua? Kemakmuran itu akan dapat kepada semua. Allah akan bukakan kepada penduduk kampung tersebut. Kenapa? Kerana mereka itu kebanyakannya beriman dan juga bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemakmuran akan dinikmati oleh semua. Walaupun bukanlah setiap penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Maka begitu juga dengan azab yang Allah akan timpakan untuk semua. Walaupun bukan semua yang degil, bukan semua yang tak dengar cakap. Ustaz, terima kasih. Ya saya. Ya, sama-sama. Okey. Maknanya Ayat ke-14. kesimpulannya Ustaz, kesimpulannya bila di satu Korea tu, memanglah sekarang ni peringatan dah ada kan, Al-Quran dah sampai kan. Maknanya kita ni yang ada dalam Korea tu, kita kena mengajak mereka semua lah supaya jangan buat benda yang maksiat apa semua ni kan. Kita cegah kemungkaran dan ajak mereka membuat yang perkara-perkara yang baik lah semuanya. Ya, betul. Bagulah Betul. benda tu tak berlaku kan. Betul. Tapi dalam kawasan kita kadang ramai orang bukan Islam. Jadi macam mana kan? Ada orang sembah tu, sembah ni kan. Maka nak buat macam mana? Maka itu tertakluk dalam kebebasan beragama. Kan dia orang duduk dalam negara Islam, maka selagi menghormati, selagi tak mencabar ataupun melawan agama Islam, mempersoal, mempertikai, maka mereka bebas nak mengamalkan agama mereka lah. So kita boleh fokus kepada kita masih dapat nikmat lah yang ditambah Allah. Betul. Kita boleh fokus kepada orang-orang beragama Islam dalam keluarga, dalam komuniti kita tu, untuk kita nak sampaikan. Jadi, sebab itu orang yang dia belajar Al-Quran, dia akhirnya tak boleh duduk diam-diam seorang-seorang. Kan? Kalau macam tu saya tak naklah belajar, menyesal saya belajar. Baik saya tak boleh belajar dulu kan, dah tambah pula kerja kan. Baik tak payah belajar dulu, baik saya baca je. Ini dah belajar tadabbur, dah satu kerja pula nak kena sampaikan pula dekat orang kan. Kaedah dalam agama ini menyebutkan bahawa man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Ini kaedah dalam agama, bukan hadis. Bukan hadis. Kalau tak salah dia bukan hadis. Siapa yang dia berkata la ilaha illallah, maka dia adalah pendakwah. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang Islam dia adalah pendakwah. Kerana agama ini dia tak boleh simpan seseorang. Dia tak boleh beramal seseorang pun. Kan? Sebab itu dalam banyak ayat Allah kata, antaranya surah Al-Asr, mudahlah nak ambil contoh. Dan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat.
kecuali orang yang apa? Mereka beriman. Mereka tu sikit ke ramai? Ramai. Mereka beriman. Wa amilus soleh, dan mereka beramal soleh. Surah dalam Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, pada awal surah Al-Baqarah. Jadi orang bertakwa. Mereka beriman. Mereka mendirikan solat. Maksud wa aqimus shalah wa atu zakat, dan dirikanlah oleh kamu semua. Semuanya bentuk ramai dalam Quran. Maka agama ini dia tak boleh seorang-seorang. Dia kena ramai-ramai. Maksudnya kena nak beramal itu kita kena ramai-ramai supaya apa? Menguatkan antara satu sama yang lain. Sebab ada waktu kita imannya tinggi, kuatlah nak beramal. Ada waktu imannya tu rendah, jadi dia lemah sikit. Tu waktu dia perlukan kepada kengkauan untuk nak beramal. Sebab itu para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka kalau ada kawan mereka yang 3 hari tak datang solat berjemaah, maka mereka akan pergi rumah ziarah. 3 hari tak nampak kat surau ataupun masjid, dia orang akan pergi rumah ziarah. Tanya khabar, kok tak sihat. Kok dia tak sihat. Kenapa? Kerana nak beramal dia tahu kalau sihat mesti kena datang, sebab nak beramal ini yang dia perlu buat secara beramai-ramai. Jemaah. Maka siapa yang dia beragama Islam, dia bukan saja kena amalkan apa yang ada dalam agama, dia juga kena sampaikan kepada orang lain, baik kepada orang Islam juga ataupun kepada orang bukan Islam. Itu adalah perkara yang perlu dilakukan oleh setiap Muslim. Dia bukan hanya kepada orang yang dia dah belajar tadabbur je, kan, ataupun dia ustaz ke, ustaz lagilah kan, orang yang dah belajar tadabbur pun lagilah. Tapi secara umum setiap orang dia perlu sampaikan minimum kepada ahli keluarga dia kena al-mursalun, jadi para utusan Allah Azza wa Jalla itu. Ayat ke-14 Allah cerita tentang 2 utusan yang Allah hantarkan kepada satu kaum, kemudian mereka mendustakan kedua rasul tersebut, utusan tersebut. Kalau saya sebut rasul nanti kita terbayangkan rasul, saya bukan utusan. Mereka mendustakan kedua utusan tersebut, lalu Allah hantar seorang lagi utusan. Jadi total ada 3 utusan yang Allah berikan. Baik, antara poin yang kita ambil ialah degil bukan bermakna Allah tidak sayang atau tidak beri perhatian. Degil bukan bermakna Allah tidak sayang, tidak beri perhatian. Baik. Penduduk kampung ini Allah sebutkan, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustakannya, kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Bila dah hantar 2 orang rasul, penduduk kampung tu beriman tak beriman. Dia dengar cakap ke dia tak dengar? Dia tak dengar lah cakap. So tak dengar cakap tu maksudnya apa? Degil lah. Orang cakap dia tak dengar. Adakah Allah terus turunkan kepada mereka azab? Tak. Fa'azzazna, Allah kuatkan mereka dengan utusan yang ketiga. Maka kalau seorang itu degil, tak dengar cakap, ingkar, tak bersyukur, itu bukan bermakna Allah tak sayang dia. Allah tak bagi perhatian kepada dia. Maka jangan cepat berputus asa, sebab kadang-kadang ada orang yang dia rasa tak ada harapan dah kerana dia banyak sangat buat dosa dan juga kesalahan zaman dia muda-muda dulu, kan. Orang kata zaman jahiliah dulu, kan. Banyak buat dosa, tak dengar, kan, tak solat ke, tak tutup aurat ke, urusan kerja yang tak berapa bagus ke. Tapi Allah kata itu bukan penyebab untuk Allah jadi tak sayang kepada dia atau tak bagi perhatian kepada dia. Tak. Kerana bukannya dengan seorang itu dia degil, itu terus Allah jauhkan dia daripada rahmat Allah. Tidak. Kan Allah akan apa? Bagi dia lagi peluang yang sangat banyak sebelumlah sampai kepada dia azab yang Allah telah tetapkan lama setelah dia diberikan pelbagai peringatan. Begitu juga kalau kita lihat pada surah yang ke-25 ayat ke-36. Pada muka surat 363.
Muka surat 363 surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 35 dan juga ayat yang ke-36. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ada, kena unmute. Tak ada pula Tak ada nampak Ustaz. Tak ada, tak apa. Saya baca. Keluar kot. Dia pakai handphone kan? Baik. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Terjemahan, dan sesungguhnya kami telah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan kami lantik saudaranya Nabi Harun sebagai menteri bersamanya, lalu kami perintahkan, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Maka kesudahannya kami binasakan kaum itu sehancur-hancurnya. Baik, Nabi Musa AS, Allah nak hantar dia kepada siapa? Kepada kaum yang mendustakan dia, yang diketuai oleh Fir'aun. Maka tak cukup satu, kan? Allah hantarkan berapa orang? 2 orang Nabi nak menghadap kepada orang yang sangat-sangat degil. Orang yang sangat-sangat degil. Allah hantarkan 2. Maka ketika mana Allah utuskan Nabi Musa dan Fir'aun itu engkar, Nabi Musa tak berputus asa untuk berdakwah, tapi Fir'aun tetap juga engkar. Maka Allah tambahkan kepada Fir'aun itu seorang lagi Nabi, iaitu Nabi Harun. Mudah-mudahan Fir'aun itu akan beriman kepada Allah SWT. Maka keingkaran seseorang itu bukan menjadi penyebab yang pertamanya Allah tidak sayang atau tidak beri perhatian kepada dia. Kerana ramai orang yang terdahulu yang mereka itu sangat-sangatlah degil, sangat-sangat banyak melakukan dosa dan juga kesalahan, tetapi Allah tetap sayang kepada mereka. Allah tetap beri perhatian kepada mereka, maksudnya bagi apa yang diorang perlukan, terus berikan nikmat, terus memakbulkan doa dan hajat mereka. Bukan maksudnya tak dengar je cakap Allah kan. Allah terus dah, tak bagi dah, apa minta tak dapat. Nikmat-nikmat semua kena tarik. Tak. Allah akan terus bagi nikmat. Bahkan selepas daripada itu, kalau seorang itu didegil, dia tak dengar cakap, Allah akan tambah lagi banyak peringatan yang akan sampai kepada dia. Kan, tetapi dia ada apa? Dia ada limit lah. Kan, dia ada waktu dia. Bila sampai waktu tersebut, maka ketika itu Allah akan apa? Fadammarnahum tadmira. Kami binasakan kaum itu sehancur-hancurnya. Dia bukan hancur sikit-sikit dah. Dia akan hancur habis. Sebab apa dia jadi hancur habis? Sebab peringatan banyak sangat sampai. Peluang banyak sangat dapat. Nikmat masih diberikan sangat banyak. Tapi masih juga degil, masih juga engkar. Akhirnya, bila sampai je azab memang habis, hancur tu. Bukan hancur yang sikit-sikit, teruk betul. Allah bagi memang terlingkup habis. Kalau kita lihat pada ayat selepas itu pun sama juga, ayat 37. Allah kata, dan demikian juga kaum Nabi Nuh. Ketika mereka mendustakan Rasul-Rasul kami, kami tenggelamkan mereka. Bila Allah tenggelamkan mereka? Bila mereka mendustakan Rasul. 1 Rasul, 2 Rasul. Allah kata Ar-Rusul. Terjemahannya Rasul-Rasul kami. Kalau dalam bahasa Arab ini bentuknya jamak. Bentuk plural, jamak at-taksir. Broken plural. Dia tak ada dia punya apa? Pattern dia yang tertentu. Maka bukannya waktu kaum Nabi Nuh itu dia engkar kepada Nabi Nuh, Allah terus bagi dia banjir. Tak. Bila kadzabur rusul, bila mereka mendustakan banyaknya rasul ataupun utusan-utusan. So rasul mereka 1 Nabi Nuh, tapi utusan-utusan yang lain Allah bagi banyak. Daripada kalangan apa? Daripada kalangan orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik, daripada kalangan Nabi Nuh itu.
Allah bagi dia utusan-utusan yang banyak. Daripada bentuk orang. Dan utusan Allah Azza wa Jalla juga dia datang dalam bentuk apa? Dia datang dalam bentuk kejadian yang banyak terjadi dalam kehidupan seseorang. Kan? Dalam saya banyak kali disebutkanlah kisah ni. Kan? Kisah Nabi Daud dengan malaikat maut. Kan Nabi Daud minta apa? Malaikat maut kirimkan apa? Utusan. Bila ajal dia dah dekat. Betul tak? Bagi tahu dia Apa malaikat maut? Utusan yang malaikat maut hantar tu apa? rambut beruban. Rambut beruban. Badan dah makin bongkok. Kok. Kulit dah makin kerepot. Itu namanya apa? Utusan. Utusan. Namanya Al-Mursalun. Namanya Ar-Rusul. Utusan-utusan yang Allah berikan. Maka para utusan dia bukan datang dalam bentuk orang, dia datang dalam pelbagai bentuk dalam kehidupan kita sesuailah dengan kehidupan kita masing-masing. Kadang orang tu duduk rumah aja, sampai tak utusan kepada dia, pasti akan sampai utusan Allah kepada dia. Ar-Rasul tu isim tapi tak ada tanda jamak pun. Tanda jamak tu dia punya pattern dia. Ar-Rusul, dia mengikut bentuk fu'ul. Pohon. Pattern dia Jom fu'ul. join kelas Bahasa Arab hari Jumaat. Baik. Seterusnya, nikmat yang ditambah adalah untuk menggalak ketaatan. Nikmat yang ditambah adalah untuk menggalak ketaatan. Bila seorang itu degil, ingkar kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi peringatan kepada dia. Sebagai bukti kasih sayang Allah dan juga perhatian yang Allah berikan kepada dia, dan sebagai bentuk banyaknya peluang ataupun besarnya harapan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Maka ada orang yang utusan yang Allah utuskan itu adalah dalam bentuk nikmat yang Allah tambah kepada dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggalakkan dia buat ketaatan. Sebab itu kan saya teringat contoh apa Ustaz Hadi Hidayat dia sebutkan, ada orang yang kita tengok dia orang miskin. Maaf, ada orang yang kita tengok dia rajin pergi solat di masjid. Surau, solat 5 waktu, on time. Hari-hari nampak ada pergi surau ataupun masjid. Memang sebut je nama dia, orang kenal dia, kaki surau ataupun kaki masjid. Tetapi dia adalah seorang yang miskin. Pergi surau masjid jalan kaki, motor pun tak ada. Kalau ada motor pun ada yang motornya buruk je. Tapi ada orang yang dia kaya. Dia bukan kaki masjid, memang tak nampak apa muka dia kat surau ataupun masjid kecuali hari Jumaat ataupun hari raya. Itu je. Tetapi Allah berikan kepada dia nikmat kaya, Allah bagikan dia motor, Allah bagikan dia kereta yang mewah. Maka nikmat yang Allah bagi kepada dia itu adalah untuk apa? Tujuannya apa? Untuk menggalakkan dia pergi buat ketaatan. Untuk membantu dia pergi surau ataupun masjid, solat on time, solat berjamaah. Sebab orang yang awal tadi itu, yang miskin itu, dia dah cukup kuat. Maka Allah, Allah biarkan keadaan dia macam tu. Tapi untuk orang yang tak berapa nak kuat, maka Allah tambahkan kepada dia nikmat. Allah tambahkan kepada dia nikmat harta. Allah tambahkan kepada dia nikmat anak. Allah tambahkan kepada dia nikmat umur. Tujuannya apa? Nak menggalakkan dia buat ketaatan. Mudah. Kalau dulu rasa nak pergi surau masjid ni payahnya lah. So ada kereta, mudah nak pergi. Nah, ada motor mula-mula kan, takut nak bawa motor accident. Allah bagi kereta. Dan mudah nak pergi. Bagi kereta yang mewah, sedap sikit nak tekan minyak tu. Sekali tekan je dah sampai nak kat surau ataupun masjid. Mungkin dulu nak dengar kuliah, nak belajar Ustaz Quran. nak tanya sikit Ustaz. Tadi silakan. yang Ustaz sebut ni kan banyaknya Rasul dihantar tu. Macam yang tadi bentuk fu'ul tu, jamak taksir tu. Adakah lebih pada 10 tu kalau ikut kan? Lebih pada 10 utusan dihantar. Okey baik. Sudah tentu banyaklah utusan kalau bentuk yang begitu yang diletakkan. More than 10 lah. More than 10 lah kan. Lebih daripada 10. Bentuknya itu bentuk jamak dan dia lebih daripada 10. Masya-Allah. Terima kasih Haji Nuriah. Ingatkan kita point dia adalah jamak. Ingatkan 1, 2 je bila Ustaz sebut fu'ul tu. Tengok more than 10. Betul. Fu'ul dia adalah
Nah, dia satu nama dia jamak taksir, dan dalam bentuk broken plural itu pula dia ada dua. Satu bentuk namanya jamak al-qillah, satu al-kasrah. Satu bentuk plural yang sikit, bilangannya 1 hingga 9. Satu lagi bilangannya 10 dan ke atas. Maka fu'ul ataupun rusul ini patternnya itu adalah bentuk yang banyak, iaitu 10 dan ke atas. Maka utusan yang Allah utuskan kepada Nabi Nuh tadi itu bukannya sikit, Allah hantar ada minimum 10 dan ke atas, lebih daripada 10 Dahsyat ya. utusan yang Allah Masya berikan. Allah. Ustaz Sayang degil. Allah Memang sayang kita. memang degil betul lah dia orang. Ya. Sebab itu akhirnya teruk tak? Teruklah habis. Bukan dia habis semua. Satu dunia banjir habis semua. Kan? Hingga ada orang menyebutkan Kaabah pun jadi apa? Jadi apa, hancur disebabkan banjir zaman Nabi Nuh itu. Punyalah besar dia punya kesan tu. Sebab apa? Masa Nabi Nuh berdakwah lama, kan, utusan pula yang dibagi sebagai sokongan tu banyak, bukannya sedikit. Maka layaklah selepas itu dapat azab yang betul-betul punya teruk. So ini semua penceritaan nak bawa, nak suruh Quraisy ketika itu fikir bahawa mereka ini diberikan Rasul Muhammad SAW, adanya Quran ketika itu, dan Allah berikan kepada mereka nikmat yang banyak. Maka nak bawa kepada apa? Nak bawa supaya mereka sedar nanti kalau dah banyak sangat nikmat yang Allah bagi, peluang yang Allah bagi, nanti kehancuran itu akan lebih teruk sebenarnya. Maka cepat-cepat, kalau tak, kalau makin panjang masa tu, maka kehancuran yang akan diberikan itu, azab yang akan diberikan ada lebih teruk. Dia bukan yang biasa. Maka lagi panjang masa sebenarnya menjadikan seorang itu sama ada tingkatan syurganya makin tinggi ataupun tingkatan nerakanya itu makin dalam dengan panjangnya masa. Kan, maka sebab itu berhati-hati kalau kita nak minta umur yang panjang. Sebab itu sebab Nabi SAW sebutkan orang yang baik adalah orang yang matala umruhu wa hasuna amalu, adalah orang yang panjang umur dia dan baik amal dia. Dan orang yang buruk ialah matala umruhu wa sa'a amalu, orang yang panjang umur dia tapi amalannya itu buruk. Jadi berhati-hati kita nak minta umur yang panjang, kerana umur yang panjang selain daripada dia meningkatkan tingkatan di syurga, itu juga menjadi penyebab tingkatan dalam neraka itu bertambah dalam. Lepas itu kalau nak doakan orang pada hari jadi dia, kita doakan moga panjang umur, murah rezeki, tambah sikit. Moga umur diberkati. Sebab hanya umur yang berkat itu yang akan menjadikan kebaikan kepada seseorang itu bertambah. Kalau panjang umur, kita doakan orang tu panjang umur, so akan ada dua, sama ada amalan itu akan baik, menjadikan tingkatannya di syurga meningkat, ataupun amalannya itu bertambah buruk yang akan menjadikan dia makin ke dalam nanti di dalam lembah neraka. Kerana nikmat yang ditambah tujuannya adalah untuk menggalak ketaatan sepatutnya. Maka orang yang dia kadang kita rasakan bahawa kadang bila kita lagi banyak duit, lagi panjang umur, lagi ramai anak, lagi tinggi jawatan, kita rasakan kita lagi best lah kedudukan kita, kan, lagi seronok. Tapi sebenarnya bila banyak lagi nikmat Allah bagi, itu sebenarnya antara tanda orang yang dia itu sebenarnya lemah untuk nak buat ketaatan, maka Allah tambahkan dia. Allah tambah untuk biar dia lagi taat. Contoh untuk orang yang mungkin dia nak baca Quran. Dia ni nak baca Quran memang malas betul lah. Apatah lagi nak masuk kelas nak belajar tadabbur ke bahasa Arab ke, memanglah lagi malas nak masuk. Maka apa yang Allah akan buat pada dia? Allah akan bagi dia kaya. Kenapa? Supaya dia ada masa untuk nak belajar Quran, nak belajar tadabbur. So Allah bagi dia kaya. Ya, supaya dia tak payahlah nak pergi buat overtime, dah kerja pagi sampai petang, nak buat OT pula lagi. Tak perlu. So dia ada banyak masa untuk dia belajar, untuk dia baiki ibadah dia. Dia ada banyak masa. Dan harta, dia ada banyak peluang nak tambah lagi ketaatan, boleh infak dan sebagainya. Akan tapi bila orang Allah tambahkan harta, apa akan jadi pada dia? Allah tambahkan jawatan, apa yang terjadi? Dia akan lagi seronok lah. Seronok lagi, makin jauh dia berjalan, makin banyaklah barang yang dibeli. Kan? So ketaatan
masih juga tak bertambah. So kena tak pada sebab Allah berikan nikmat itu, dia tak kena. Dia tak kena. Akhirnya bila jadi macam tu, apa yang Allah akan buat? Ketika itu bila Allah dah bagi, Allah dah tambah nikmat, tapi masih juga dia ketaatannya itu tidak bertambah, maka ketika itu Allah akan bukakan lagi semua pintu nikmat untuk dia. Kalau dia nak kaya, Allah akan bagi dia kaya betul punya kaya. Sama ada minimum macam yang dia minta atau lebih lagi. Kalau dia nak jawatan, Allah akan bagi dia jawatan berapa banyak, berapa tinggi yang dia nak. Kalau dia nak umur panjang, Allah akan bagi dia umur yang panjang. Maka Allah akan buka semua pintu nikmat kepada dia bila ketika nikmat Allah dah bagi tu, Allah dah tambah tu, tidak menggalakkan dia untuk buat ketaatan. Nikmat tambah, ketaatan tak tambah. Maka ketika itu Allah akan tambah lagi nikmat tu banyak dan waktu dia dah leka, waktu tu Allah apa? Baghtatan. Al-Quran sebutkan pada surah Al-An'am, fa akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah akan ambil, Allah akan rentapnya secara tiba-tiba. Lalu jadi dah mereka itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan termangu-mangu. Apa cerita ni? Apa cerita ni? Apa cerita ni? Akhirnya jadi bankrupt dia tiba-tiba. Akhirnya mati tiba-tiba. Allah rentap dia secara tiba-tiba. Begitu juga kalau kita lihat Allah sebutkan pada surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-16. Muka surat 283. Muka surat 283, surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-16. Saya baca sahaja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sebuah negeri, kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau dengan kemewahan di antara mereka supaya taat. Lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya, maka berhaklah negeri itu dibinasakan. Lalu kami hancurkannya dengan sehancur-hancur. Maka bila Allah nak seseorang itu dengan nikmat dia, nak suruh tambah ketaatan, tapi dengan nikmat itu dia tak bertambah ketaatannya, maka bahkan makin teruk, solatnya makin tak khusyuk. Sibuk duk fikir pasal duit, pasal harta, pasal nak berjalan, nak shopping, macam-macam duk fikir. Pasal kerja, pasal meeting, macam-macam. Bertambah ketaatan, tak bertambah harta, bertambah nikmat, tak bertambah ketaatan. Bahkan ketaatan yang sedia ada makin menurun, maka ketika itu Allah akan tambah lagi nikmat yang pelbagai, buka habis-habis. Kemudian waktu Allah sebutkan mutrafiha, itu maksud dia orang-orang yang melampau dengan kemewahan. Maksudnya apa? Orang yang dia kaya, terlampau kaya. Dia memang orang yang terlampau mewah, kaya, dan akhirnya apa? Perangainya pun jadi melampau-lampau. Fafasaku fiha. Dia makin tak taat kepada Allah, makin menderhaka, makin melakukan maksiat. Bila mutrafiha, setelah Allah berikan dia kekayaan, kemewahan yang melampau. So kaya sangat-sangat. Kan, umur 20 lebih dah jadi millionaire. Kan, dah jadi multi-millionaire. Umur baru 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih kan. Budak umur 20 lebih gaji sebulan dah 15,000 kan buat YouTube kan. Gaji dah 20,000, 35,000 lah tengok. Apa? Ada seorang apa? Dia orang panggilkan bahasanya influencer lah. Bahasanya influencer. Orang Islam, budak muda, umurnya 20 lebih. Tak capai lagi 30. Umurnya lebih kurang 25 hingga saya kira 23 hingga 26 lah umur dia. Lebih kurang tu umur dia. Tapi dia duduk di rumah 3 tingkat. Dia beli kereta BMW 7 Series baru tu cash. 7 Series yang latest punya dia boleh beli cash. Pendapatan dia seminggu beberapa puluh ribu. Buat YouTube. Akhirnya apa? Nak tambah, dia cerita keluar, ada orang kecam dia lah lepas tu. Dia nak kejar dia punya apa? Nak kejar dia punya requirement bulan itu. Dia nak dapatkan dia viewers, dia nak dapatkan
amount yang dia nak tu, akhirnya dia buat apa? Dia buat iklan untuk satu syarikat judi online. Dia buat konten cerita-cerita, kan, cuma dia letakkan cerita ini, video ini ditaja oleh, dia sebutkanlah syarikat judi online tu, dia letakkan link, semua-semua dia letakkan dekat ruangan YouTube dia. Maka kalau ikutkan, tak cukup kaya ke? Dah cukup kaya dah. Umur 20 lebih, tak sampai 30-an. Tak kaya dah. Kalau ikutkan dah kaya melampau dah. Tetapi akhirnya apa? Ketaatan tak bertambah. Maka Allah bagi lagi kekayaan itu bertambah-tambah, maka apa yang jadi? Yang bertambah adalah fafasaku fiha. Yang bertambah adalah kederhakaan dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Orang yang ambil rasuah tak cukup kaya ke? Kaya dah. Orang yang pergi jual balak ke, orang yang macam-macam, tak cukup kaya ke? Tak cukup ada jawatan ke? Cukup dah. Tapi apa? Nikmat yang diberi tak seiring dengan ketaatan. Kerana dia tak faham tujuan nikmat itu diberikan. Kita cuma hanya tahu minta, ya Allah panjangkan umur, ya Allah murahkan rezeki, ya Allah bagikan aku jawatan ini, bagikan aku berjaya dapat ini dan ini. Kita tahu hanya minta itu. Kita tak tahu tujuan Allah bagi itu untuk apa. Sebab itu dia akan jadi salah guna. Bila budak kecil diberikan pisau, tak tahu cara guna, akhirnya apa? Akhirnya akan membinasakan diri dia. Sedangkan betapa ramai orang yang menggunakan pisau yang sama menghasilkan pendapatan yang banyak. Guna pisau buat pi tebang pokok, dapat duit. Guna pisau jadi tukang siang ikan, siang ayam, dapat duit. Tapi benda yang sama diberikan kepada apa? Yang tidak sesuai, akhirnya apa? Membinasakan diri dia. Maka kekayaan, nikmat Allah berikan, tetapi dia tak tahu tujuan. Kita tahu minta tapi tak tahu tujuan. Maka bila Allah bagi, kita akan jadi macam, kan, tak tahu tujuan nak buat, akhirnya kita pun ikutlah kita nak buat apa. Yang mana ni umur bertambah, ketaatan sepatutnya bertambah. Bertambah harta, bertambah jawatan, bertambah anak, ketaatan sepatutnya bertambah. Bila tak bertambah, apa akan jadi? Adakah Allah akan tarik balik? Tak. Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi. Akhirnya apa? Jadilah kemewahan dia itu dah melampau. Akhirnya dia fafasaku fiha. Dia pun menderhaka. Dia pun melakukan maksiat. Maka bertambahnya nikmat itu akhirnya apa? Bukan bertambahnya tingkatan dia di syurga, tapi bertambah dalamnya dia masuk ke dalam lembah neraka. Maka bukan tak boleh minta umur yang panjang, tak boleh minta murah rezeki, tak boleh. Bukan tak boleh minta. Boleh minta. Bahkan Nabi doakan pun para sahabat. Nabi doakan pada ada seorang sahabat itu, saya tak ingat. Kalau tak salah Anas bin Malik, kalau tak salah saya, Nabi doakan, ya Allah panjangkanlah umurnya dan berkatilah dia. Maksudnya bagi panjang umur dan berkati umur dia. Maka Anas bin Malik dia umurnya tu panjang sampai 100 lebih sikit umur dia. Umurnya panjang dan anaknya ramai. Semua anaknya yang baik sebab doa minta panjang umur, zuriat yang ramai, tapi minta sekali keberkatan. Dan orang itu dia tahu tujuan diberikan nikmat tersebut. Kerana para sahabat mereka bukan orang yang tak ada orang kaya, mereka juga ada orang yang multi-millionaire. Akan tetapi mereka dikenali dengan apa? Dikenali dengan orang yang soleh. Bahkan kebanyakan daripada mereka, 10 orang yang dijamin masuk syurga itu majoritinya orang yang kaya. Bukan saja dikenali sebagai orang soleh, confirm masuk syurga pula dijamin oleh Nabi SAW dengan kekayaan yang banyak yang Allah berikan itu. Tapi kenapa? Tahu tujuan. Tahu sebab kenapa Allah berikan nikmat. Bukan untuk dia nak suka-suka je, nak menikmati kekayaan tersebut. Bila tahu tujuan, maka tak tersasarlah daripada tujuan tersebut. Tapi masalahnya bila tidak tahu tujuan, tahu minta tapi tak tahu tujuan, maka itu yang menjadi masalah. Maka nikmat yang ditambah itu adalah untuk menggalakkan ketaatan. Untuk menggalak ketaatan. Orang yang contoh, saya beberapa kali sebut kat isteri saya. Saya kata yang, kita abang ni kalau katalah Allah tak letakkan dekat sini, entah pergi ke mana dah. Sebab Allah tahu saya ni kalau diletakkan dekat bidang lain, saya memang akan teruk lah.
Maka sebab itu Allah letakkan saya kat bidang agama. Maka sebab itu saya tak boleh nak berbangga, aku ni ustaz, aku ni belajar sampai Yaman, aku ni boleh baca Quran, boleh cakap Arab, boleh panggil tak Arab, tak. Kerana ada sebab Allah letak saya kat sini. Sebab kelemahan saya mungkin di situ. Kalau Allah letakkan saya di bidang yang lain, saya akan hilang entah ke mana. Maka kena sedar diri masing-masing. Allah letakkan kita di situ kerana Allah tahu. Kalau Allah letakkan di tempat lain, kita tak sesuai di sana. Maka jangan minta perkara yang tak sesuai dengan kita. Maka kalau Allah dah berikan kita pada jawatan itu, pada had kekayaan yang begini, dengan nikmat yang begini, jangan diminta lebih-lebih daripada itu. Kerana bimbang dia tak sesuai dengan diri kita. Dan betapa ramai orang yang dulu mungkin ketika dia biasa-biasa dia okey. Bila makin bertambah, kalau kita katakan kaya ataupun jawatan, hilang dah tak nampak dia dekat surau masjid tak nampak. Lagaknya dengan jiran, lagaknya dengan ahli keluarga, adik-beradik itu jadi lain macam, kan? Maka kena sedar diri masing-masing. Yang umumnya ialah sedar segala nikmat yang Allah berikan itu adalah untuk menggalak ketaatan. Tak kisah apa pun lah nikmat yang Allah bagi. Sebab Allah tahu Allah bagi itu sebab kita tak berapa nak kuat bab ni. Maka sebab itu Allah bagi. Maka orang yang kaya jangan mendabik dada, aku orang yang kaya. Dia kena sedar bahawa mungkin kalau Allah bagi dia miskin, dia akan entah ke mana jadinya dia. Maka Allah bagi dia kaya sebab nak bagi dia galakkan dia. Supaya dia banyak masa nak memperbaiki agama dia, baiki solat dia, baiki Quran dia. Allah bagi dia kaya. Allah bagi dia ramai anak supaya mungkin nak dengan anak itu nanti akan menambahkan kesyukuran dia, ketaatan dia kepada Allah. Maka kena jadikan semua itu nikmat sebagai penggalak kepada ketaatan. Kerana nikmat yang Allah berikan, dia akan jadi dua, kan? Membawa seorang itu tingkatannya makin tinggi di syurga ataupun semakin ke dalam lembah neraka. Maka Allah sebutkan pada ayat ke-14 ini, Allah utuskan kepada penduduk kampung itu dua utusan. Mereka dustakan Rasul itu, tak apa, Allah tambahkan yang ketiga. Nikmat bertambah, tujuannya untuk apa? Untuk bertambah ketaatan. Tapi bila ketaatan tak bertambah, apa akan jadi? Itu nanti selepas itu Allah ceritakan di bahagian bawah itu, yang mana kita semua pada tahu akhirnya mereka itu dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Nikmat bertambah, ketaatan tidak bertambah. Begitulah yang terjadi kepada Firaun. Bukan satu nabi, Allah tambah dua nabi. Tapi ketaatan tak tambah. Akhirnya apa? Tenggelam dalam Laut Merah itu. Begitu juga yang terjadi kepada Qarun. Ilmunya bertambah, dengan ilmu itu Allah tambahkan harta. Sepatutnya apa? Bertambah ketaatannya kepada Allah. Tapi dulunya dengar cakap, lepas bertambah ilmu, bertambah kaya, tak dengar cakap dah. Terus jadi sombong. Akhirnya apa? Akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Kenapa? Kerana nikmat bertambah, ketaatan itu tidak bertambah. Wallahu ta'ala alam. Kita bisa ke itu. InsyaAllah kita akan sambung pada menghadapan qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina